Okay. Dan satu-satunya juga agama yang melarang manusia, bahkan memerangi manusia, yang langsung tidak menggunakan nafsunya, juga agama Islam. Faham tak ni? Tadi biar agama Islam satu-satunya agama yang memerangi manusia yang menggunakan nafsunya secara sewenang-wenang. Sebab itulah Islam melarang manusia bukan berzina, bahkan dekat dengan zina. Kalau dah dekat dengan zina pun tak boleh, apatah lagi berzina. Yang kedua ni pula, Islamlah satu-satunya agama yang melarang manusia daripada menggunakan nafsunya, daripada langsung tidak menggunakan nafsu. Mana bukti? Buktinya Islam menyuruh manusia kahwin. Ya, kan? Contoh Nabi sebut. Apa Nabi sebut? Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nabi kata, wahai pemuda, wahai pemudi, saya tambah, man istata'a minkumul ba'ah, jika kamu mampu, falyatazawwaj, maka nikahlah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Dalam Quran pula Allah kata, Allah jadikan manusia ni terdiri daripada lelakinya, terdiri daripada perempuannya, lita'aruf, supaya manusia boleh berkenal-kenalan. Maksud berkenal-kenalan ini bukanlah berkenal-kenalan tanpa had, tanpa batas. Walaupun Allah kata lita'arufu, supaya manusia boleh berkenal-kenalan, tetapi masih lagi dengan hadnya, masih lagi dengan batas-batas. Boleh jemaah ya? Biar dapat tak biar ni? Sebab itulah pernah berlaku ketika mana sahabat datang jumpa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu sahabat bertanya kepada Aisyah tentang amalan Nabi. Kata Aisyah, Nabi ni kalau bangun malam, kalau tahajud, dia angkat je takbir terus bergelinang gitu. Terus mengalir air mata, asal janggut-janggut gitu. Jadi sahabat berfaham apa? Pak Yub, sahabat berfaham Nabi ni ahli syurga. Nabi ni antara manusia yang Allah jamin syurga. Nabi ni kalau tak semayang pun tak apa. Tak. Apatah lagi kalau dia tak semayang tahajud pun tak apa, tapi dia buat. Sehingga Aisyah kata, bukankah engkau telah dijamin syurga wahai Rasulullah? Tak payah engkau nak bangun semayang tengah malam sampai bengkak-bengkak betis, sampai basah baju disebabkan air mata yang mengalir. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, memang betul, aku ni tak semayang pun tak apa, itulah. Tapi salah aku kalau aku nak jadi seorang hamba Allah yang bersyukur. Mendengar jawapan daripada Aisyah, sahabat mula berkata-kata sesama mereka. Ada sahabat yang mula berkata kepada diri dia sendiri, tara-tara Nabi yang Allah dah janji syurga pun masih lagi jaga amalan dia. Ini kan pula kita yang belum Allah janji syurga. Ini kan pula kita yang belum tentu ke mana, ke syurga ke neraka ke, belum tentu. Lalu ada sahabat yang ambil keputusan. Ada sahabat yang langsung tak nak kahwin. Tak, ayatrukun nisa, kata Nabi dalam hadis tak? Ada sahabat yang terus tinggalkan perempuan, maksudnya tak nak kahwin. Ada sahabat yang ayarfudud dunia, dia tinggalkan dunia.
Ada sahabat yang wayatara habu yang terus nak jadi rahib terus. Duk bertapa gitu, duk bersuluk begitu. Bila Nabi dapat tahu perkara ini sahabat buat, lalu Nabi panggil sahabat. Nabi tanya kepada sahabat, aku nak tanya kepada kamu, siapakah manusia yang paling takutkan Allah? Sahabat jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi tanya lagi kepada sahabat, siapakah manusia yang paling kenal Allah? Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu jawab sahabat. Baik, Nabi yang tanya, Nabi yang jawab. Kata Nabi, wahai sahabat, manusia yang paling takut kepada Allah aku. Ya. Wahai sahabat, kata Nabi, manusia yang paling kenal Allah aku. Payuk. Tapi wahai sahabat, aku ni manusia yang paling takut Allah. Aku ni manusia yang paling kenal Allah. Tara-tara aku paling takut, tara-tara aku paling kenal, aku masih juga berkahwin. Wahai sahabat, aku ni orang yang paling takut Allah. Aku ada masa tidur. Bila aku berpuasa, ada masa aku berbuka puasa. Ya. Ni Nabi tegur sahabat. Kenapa Nabi tegur sahabat begitu? Tadi saya sebut, satu-satunya agama yang memerangi manusia, yang langsung tidak menggunakan nafsunya adalah agama Islam. Ya. Sebagai dalil, sebagai bukti, maka Islam menyarankan supaya manusia berkahwin. Sebab tu bila kita berkahwin ni dengan tujuan untuk memelihara nafsu. Sebab tu tujuan kahwin ni ada banyak. Antara tujuan berkahwin yang pertama, untuk zuriat. Mana ada orang kahwin tak nak zuriat? Betul tak Haji Hashim? Semua orang berkahwin nak zuriat. Kalau tak dapat zuriat sendiri, terpaksa ambil anak angkat. Sebab tu dalam fiqh pula tak membenarkan kepada mana-mana pasangan, mana-mana wanita yang tak boleh memberi zuriat. Baik suami juga begitu, tak boleh nak bagi zuriat, maka dibenarkan ambil anak angkat. Dan dibenarkan jadikan anak angkat itu sebagai anak susu. Dalam fiqh ada bab ar-radha'ah, anak susu. Nah, sebab memang itu tujuan dia. Tujuan kahwin ni untuk dapatkan zuriat. Dengan zuriat maka terbentuklah sebuah keluarga. Ada gitu. Nah, dan tujuan kahwin ni untuk menundukkan, untuk tunduk nafsu, untuk pelihara nafsu. Sebab tu kalau kita dah kahwin, biar nafsu kita tak terjaga juga, maka kaedah kita kalau kita dah puasa pun tak jaga-jaga juga, kita kahwin lagi. Kahwin, kita guna kaedah tak, dah kahwin masih lagi tak boleh jaga nafsu, kahwin lagi. Dah kahwin lagi, still lagi tak boleh jaga nafsu, kahwin lagi. Kahwin dia dah kerja. Lama-lama mati gitu je lah, bayuk dah. Sungguh Sayyidina Hasan mempunyai isteri seramai 200 orang. Boleh buat jemaah. Tapi bukanlah dia kahwin serentak, Haji Hashim, atas permintaan. Sebab dia kan cucu Rasulullah. Jadi ramai orang bawa anak perempuan, minta supaya anak perempuan dia dijadikan isteri. Disebabkan request tu terlalu banyak, demand terlalu tinggi, maka terpaksalah Hasan kahwin dengan 4 serentak, cerai serentak 4 gitu. Tak. Ada riwayat mengatakan Hasan dia berkahwin dengan 4 orang sekali perempuan, dan dia menceraikan 4 sekaligus. Setelah mana perempuan tu dapat zuriat lah, cerai. Ada riwayat kata selepas dia ceraikan 4 orang, dia kahwin pula dengan 3 serentak. Kahwin dapat zuriat, ada permintaan cerai 3, kahwin pula gitu. Biar kalau adalah cucu Rasulullah, biar Hasan kursi dia anak bagi tak anak ubah kat dia. Tak kisahlah didik bini ke 100 ke macam ni. Saya nak bagi. Sekurang-kurangnya saya nak keturunan saya ada darah Rasulullah. Sebab itulah orang dulu bagi. Itu bila kira 200
isteri Saidina Hasan. Hebat tak hebat ni? Tak biar lah. Agak-agak nak bagi saya tak biar. Dia kena tuang ni. Wali begitu contoh. Itu dah dia. Boleh Ya? Baik, tengok. Saya mestilah bersifat seorang Muslim terhadap ahli keluarga saya. Baik. Sebenarnya apabila saya telah menganut agama Islam, saya wajib menjadi seorang pendukung risalah ini di dalam kehidupan. Itulah. Bila kita dah mengaku saja kita ni Islam, maka kita telah pun diberati dengan hukum-hukum Islam. Ada gitu. Ya, orang panggil kita dah jadi mukallaf. Kenapa kita dipanggil mukallaf? Sebab kita telah ditaklifkan. Gitu. Antara tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, dah, seperti mana yang Allah kata dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah sebut dalam Quran, kamu ini adalah sebaik-baik manusia yang Allah cipta. Atas maksud apa? Atas maksud satu kerja, Pak Yop, mengajak manusia kepada perkara makruf, mencegah manusia daripada perkara munkar. Sebab itulah kata Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Umar? Bukanlah disebabkan dosa. Ya. Kata Umar, kalaulah disebabkan oleh dosa untuk Allah turunkan azab kepada manusia, dulu lagi dah Allah turunkan azab. Ya. Kalau sebab dosa yang kita buat menjadi punca utama Allah turunkan azab, kata Umar bin Abdul Aziz, dulu lagi dah Allah turunkan azab. Ya. Tapi kata Umar bin Abdul Aziz, sebenarnya azab ini Allah turunkan kepada manusia disebabkan apabila dosa-dosa yang berlaku di kalangan manusia, tidak ada lagi manusia yang mencegah perbuatan dosa tersebut. Bila dah tak ada kerja dakwah, bila dah tak ada kerja mengajak manusia kepada perkara yang baik, bila dah tak ada kerja mencegah manusia daripada perkara mungkar, kata Umar bin Abdul Aziz, tunggu, azab, musibah pasti akan menimpa ke atas diri kamu. Ya nak, kita biar anak kita keluar rumah tak tutup aurat gitu. Kan? Bahkan seolah-olah macam kita redha pula. Isteri kita keluar rumah begitu, dia tutup aurat tapi tak sempurna. Gitulah Pak Yop. Ada yang biarkan isteri keluar rumah tak apa, tutup aurat pun ada. Suami itu redha. Seperti kata Umar bin Abdul Aziz, tak, Allah tak turunkan azab disebabkan oleh dosa, tapi Allah turunkan azab disebabkan oleh perangai manusia. Bila setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, ada pula yang reda dengan perbuatan dosa itu, maka kata Umar bin Abdul Aziz, tunggu, azab Allah, musibah Allah akan menimpa ke atas diri kamu. Macam itulah dalam keluarga pun biar. Kita reda anak kita tak solat, walaupun dia dah wajib solat. Kita reda anak isteri kita yang perempuan keluar rumah tak tutup aurat. Nah, bila kamu reda dengan perbuatan dosa tersebut, kata Umar bin Abdul Aziz, tunggu, azab Allah, musibah Allah pasti akan menimpa ke atas diri kamu. Wallahu alam, bagaimana bentuk azab, bagaimana bentuk musibah, hanya Allah sahaja yang tahu. Kadang-kadang Allah tarik nikmat.
Manusia paling kaya dekat atas dunia siapa? Bill Gates. Yang terkaya sekarang ni Bill Gates kan? Kan? Dalam video kan? Walaha dalam Islam, dalam hadis Nabi sebut dah, manusia yang paling kaya ni adalah manusia yang istiqamah sembahyang sunat fajar. Dialah manusia yang paling kaya. Nabi kata fadilat, kelebihan orang yang sembahyang sunat fajar ni, kelebihan yang dia dapat ialah boleh dia dapat dunia dan segala isi dunia. Kaya tak kaya, kita pandang kaya ni pada benda yang kita nampak. Tuan-tuan, kaya ni bukan pada mata, bukan pada benda yang kita nampak. Kaya ni letak pada orang yang kalau Allah bagi dia harta tinggi menggunung pun, tapi kalau hati dia tak betul, tak cukup dia, tak tenang dia. Orang yang kalau Allah bagi harta tak banyak pun Pak Yuk, tapi bila hati dia betul, cukup. Sebab tu senang dunia ni, kaya ke miskin ke letak pada hati. Memang. Kalau kita kata kaya ni letak pada benda, pada harta, pada mata benda yang kita boleh tengok, akan berlakulah seperti mana yang Nabi sebut, inna bena Adam wadiyaini min zahabin latamanna ilaihi masalisa. Itu jadi, kalaulah kaya ni dia bukan diukur pada hati, tapi diukur pada benda yang kita boleh tengok, maka kata Nabi, wahai Aisyah, sesungguhnya manusia ni kalaulah Allah bagi dia 2 lombong emas, sudah tentu dia akan minta kepada Allah cukupkan 3. Ya. Seolah-olah Nabi kata, kalaulah Aisyah, manusia ni kalaulah Allah bagi dia 3 lombong emas, sudah tentu dia akan minta kepada Allah supaya cukupkan 4. Dan begitulah seterusnya. Sebab itulah ulama bagi tahu, sebab itulah Islam dah jalan, sebab tu Allah datangkan Islam. Allah datangkan agama kepada manusia, supaya dengan agama tersebut manusia ambil antara tujuan dan maksud untuk jaga hati. Kaya miskin letak pada hati. Kita tak kaya. Kelebihan sembahyang sunat subuh, kata Nabi, kita dapat dunia dan segala isi dia. Tapi rumah kita macam tu juga, kan? Kereta kita macam tu juga, reta kita banyak tu juga. Tapi apa yang kita dapat? Kepuasan. Maknanya kayanya hati kita. Tak? Jadi kita tak ada rumah besar seperti mana orang tu, tapi kita rasa seronok, kita rasa puas dengan apa yang kita ada. Nampak? Kayanya dia. Kita tak ada duit yang banyak seperti mana dia. Dia ada duit banyak tapi surau tak nampak. Dia ada duit banyak, reta yang banyak, masjid tak nampak. Dia ada reta banyak, pangkat pembesar, majlis ilmu tak pernah datang. Kita tak adalah banyak mana pun, tapi kita ada masa untuk bersurau, kita ada masa untuk ke masjid, kita ada masa untuk beriktikaf, kita ada masa untuk duduk dalam majlis ilmu. Walaupun harta kita tak kaya, tapi kita puas dengan apa yang kita ada. Betul lah tu. Maknanya kayanya hati kita. Ini kata Nabi, kita akan dapat dunia dan segala isi dia. Faham ni? Boleh tak? Ni? Baik. Sebenarnya apabila saya telah menganut agama Islam, saya wajib menjadi seorang pendukung risalah ini di dalam kehidupan. Bahkan saya wajib menjadikan seluruh kehidupan saya mematuhi segala arahan risalah ini, yakni Islam. Kita cuba didik anak isteri kita berpandukan kepada panduan agama. Tuan-tuan, yang sebenarnya dunialah yang menjahatkan manusia. Memang
dunia sama sekali tidak akan membaikkan manusia. Tapi sebenarnya dunialah yang telah menjahatkan manusia. Kadang-kadang tak adil kau biar dunia ni. Apa beza biar driver, bos, driver kita bawa Datuk, bawa Datin, bawa Tan Sri kan? Driver lah kan. Apa beza antara driver dengan pilot kan? Sama juga, driver juga. Bezanya kat atas, orang bawah. Tapi pasal apa yang atas tu orang pandang lebih, pasal apa yang bawah orang pandang kurang? Malahan sama je, pilot juga. Betul tak dia? Apa beza driver bas dengan pilot? Sama je. Dua-dua pilot juga. Boleh ke sekarang kita, itu pilot? Boleh tak? Boleh je. Driver bas tu kita panggil pilot, boleh tak? Kan? Kadang-kadang bila fikir macam tak adil lah dunia ni. Dulu Arkam, sekarang ni Arkam dah mula bentuk balik jaringan perniagaan. Yang terbaru dia buka Masyrik. Tuan-tuan tak payah pergilah KFC, dia buka lah. Tu dekat apa, dekat Subang 2 lah. Kena dah pergilah kan kedai dia. Dia buka satu kedai macam fast food lah, Masyrik nama dia. Sekarang ni baru-baru ni ada rombongan daripada India datang pergi tengok kedai dia. Satu rombongan daripada India minta dekat Arkam ni buka satu cawangan dekat India. Dia punya bentuk dia macam McDonald, macam KFC, tapi Masyrik nama kedai dia. Pergilah, dia ambil apa kedai, start sampai keliling tu dekat Subang Galaxy tu kan, ada bangunan tu, bangunan baru, apa nama tu, yang Malabar, Barisan Malabar di ujung tu. Dia buka apa? Dia buka kedai kek di sini. Sebelah kedai kek Masyrik, sebelah kedai Masyrik dia buka macam photoshoot. Lepas tu sebelah tu dia buka minimarket, sebelah tu dia buka restoran. Berapa kedai? 5 kedai. Dia buka ni. Kokok lah tuan-tuan malah nak makan KFC takut kena bom kan. Kokok lah malah nak pergi McDonald kena bom ke apa, pergi kedai Masyrik. Masyrik fried chicken. Nama kedai dia Masyrik. Macam-macam ada, nasi Arab pun ada. Sos dia buat sendiri, kicap dia buat sendiri. Jamal, habislah tak nasi ayam, habis. Rezeki mah selesai. Murah pula tu. Murah. Tengok macam ni. Apa nama ni? Yang dia buka kat sini apa? Ha? Alah, yang kedai kek tu apa nama tu? Ha? Ikhwan Delight kan. Tengok. Murah kan? Arkam ni, masa dia Arkam dulu, Arkam yang sebenar-benar Arkam, bini pertama dengan bini kedua boleh duduk serumah. Rumah 2 bilik je pun, dekat Sungai Pencala tu. Yang syoknya boleh makan setalam tu. Bini pertama boleh makan setalam dengan madu ni. Sebab masa tu susah, duit tak ada. Tapi barang dapur semua ambil percuma. Sebenarnya cara Arkam ni yang kita tengok ikhwan-ikhwan ni, diorang tak ada gaji. Tetapi diorang ni disara daripada A sampai Z. Kalah government staff kan. Tak. Sini siapa government staff? Ada. Haji Zaim. Haji Zaim lawan government lagi ada. Pegawai kerajaan. Kalau government staff pun dia tak dapat macam mana Arkam bagi dia. Ya, ikhwan ni kalau sini dia guna ikhwan. Kalau dekat Subang 2 dia guna GH. Dia ada dia punya wilayah-wilayah dia. Diorang ni disara daripada A sampai Z. Bayangkan sampai nak kahwin pun disara. Yang bestnya pian,
Kahwin 1 disara, kahwin 2 disara, kahwin 3 pun disara, kahwin 4 pun disara. Itu. Rumah tak beli sendiri lah, tapi kalau sewa dibayar. Kos rawatan isteri sepanjang mengandung disara. Isteri bersalin disara. Kos pampers, pakaian anak baby semua disara. Katalah anak tu sekolah tadika ke sekolah darjah 1 disara. Anak sakit, suami sakit, isteri sakit disara. Yang belum kahwin pula nak pakai baju dibelikan sara. Ya, duit poket bagi lagi. Jadi biar kalau macam ni nak gaji ke nak disara. Katalah kita dapat gaji 4 ke 5 ribu. Bila nak kahwin kena kumpul juga. Ni nak kahwin tak payah kumpul, cakap je nak kahwin disara. Kita kena masuk arkam dia. Yang terbaru ni dia boleh buka kedai daging dekat Ecuador. Ecuador biar. Dekat Argentina pun dia buka. Yang terbaru dekat Ecuador. Saya kata apa hak ke Ecuador pula begitu. Dekat tanah Arab jangan cakap lah. Mesir, Turki, Syria ni hujung perang je. Dekat Saudi yang terbaru ni dia buka ke Australia. Macam mana cerita buat rekam tadi kan? Mana kita boleh sebut rekam tadi ni? Pasal dunia kan. Tapi bila rekam diharamkan, masing-masing dah kaya. Ya. Bila ahli arkam dah keluar daripada arkam, dia berniaga sendiri. Dah maju dalam perniagaan. Isteri pertama diberi rumah, isteri kedua dibelikan rumah. Sekarang isteri pertama dengan isteri kedua tak ada jumpa. Gaduh. Menunjukkan dunia ni sebenarnya bukan membaikkan manusia, tetapi dunia ni sebenarnya dia menjahatkan manusia. Tak sekadar Han dah bagi sediakan rumah untuk isteri, makan minum, kereta dah bangun. Cuba begitu. Kalau nak kahwin lagi boleh tak? Kena harap nak kahwin. Tak ada dia. Iya. Kena pula jadi isteri yang bekerja. Haji Zaid pula. Hantarlah Pak Yop. Awak tak ada pun tak apa, saya ada duit. Beli apa? Habis. Kalau Pak Yop ni cubalah nak kena halal, saya tengok gitu. Ya. Sebab tu dunia menjahatkan manusia. Haji Hashim, Allah saja satu-satunya Tuhan yang kenal siapa manusia. Baik buruk manusia Allah tahu. Lebih kurang manusia Allah tahu. Usahlah manusia tipu. Kita boleh tutup kelemahan kita pada pandangan manusia. Kita boleh tutup kekurangan kita pada pandangan manusia. Tapi pada Allah kita tak boleh tutup. Sebab Allah tahu baik buruk kita. Allah tahu di mana lebih dan kurangnya kita, di mana lemahnya, di mana kuatnya kita, Allah tahu. Jadi bila Allah yang tahu, maka biarlah Allah yang takbir kita. Manusia ni biar sebenarnya tak disuruh cari rezeki pun. Kita je yang pandai-pandai cari rezeki. Sedangkan Allah tak pernah pun suruh manusia cari rezeki. Sekarang Hashim, yang Allah suruh kita buat ni ibadat je biar. Allah tak suruh pun kita cari rezeki. Jangan. Yang Allah suruh apa? Allah suruh manusia ibadat je. Setuju? Sekarang habis hang cari rezeki.
Ya, setuju? Tak setuju lah tu. Dalam Quran Allah kata terang lagi bersuluh dah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Siapa nak menafikan ayat ni? Bila kita faham, kita keluar cari rezeki. Sebab itulah hati kita tak tenang. Kenapa hati kita tak tenang? Tak tenang sebab kita tak dapat rezeki yang kita nak cari itu. Kita nak cari rezeki macam mana? Rezeki itu bukan kita punya, biar. Kita nak cari rezeki macam mana, jemaah? Rezeki itu bukan orang punya, Allah yang punya. Tak sekali rezeki itu pada Allah, sebab Allah yang punya. Sebab tu Allah kata, aku tak suruh kamu cari rezeki, aku suruh kamu ibadat. Tapi kamu jangan faham ibadat tu macam mana orang kafir faham. Orang kafir dia faham ibadat ni bila dia duduk dalam rumah ibadat. Orang Islam dia kena faham ibadat ni, setiap benda baik yang dia buat, asalkan ada dua syarat ni. Benda baik yang dia buat, yang pertama syaratnya jalan tu betul. Yang kedua niat tu betul. Maka itulah ibadat. Kita keluar bekerja 8 jam, jalan kita betul, nawaitu kita betul. 8 jam kita bekerja tu ibadat. Kita berniaga dia mah. Dua syarat ni ada. Jalan dia betul, niat dia betul. Maka berniaga tu ibadat. Maknanya kita disuruh ibadat. Ya. Dan ibadat ini adalah salah satu benda yang kalau kita buat, Allah suka. Bila kita buat, Allah suka. Bila Allah suka, Allah bagi. Tara-tara orang yang Allah tak suka pun Allah bagi. Tu orang tak beriman, Allah bagi tak ni? Bagi. Tara-tara manusia tak beriman, Allah boleh bagi. Takkanlah manusia beriman, Allah tak bagi. Sebab tu kita tenangkan hati kita. Aku nak pergi mana? Aku nak pergi ibadat. Nak pergi mana? Nak pergi cari rezeki. Rezeki siapa punya, mah? Rezeki ni bukan hang punya. Rezeki Allah yang punya. Jadi kita buat sesuatu yang Allah boleh suka dekat kita. Apa dia? Ibadat. Faham sekarang? Ya? Baru hati kita tenang. Kita dapat sikit, alhamdulillah. Kita dapat banyak pun, alhamdulillah. Kita tengok orang tu dapat macam banyak, ayo kita dapat sikit, sebab kita nampak orang tu dapat banyak, walaupun tak banyak pun. Ayo, kita je sangka yang orang tu dapat banyak. Walhal kata orang tu besar dia punya periuk dia, maka besarlah dia punya kerak ni. Jadi kita yang sangka macam dia tu dapat banyak, walhal tak. Walhal apa yang dia dapat tu memadai dengan apa yang dia nak sebenarnya. Sebab tu kita jangan tengok orang biar. Banyak ni je rezeki Allah bagi pada setakat ni. Wah, tengok Jamal banyak dia dapat. Nampak dia banyak kan? Kan? Sebenarnya tak banyak pun. Betul tak biar? Kalau kata banyak ni biar, tak cari dah. Ni kata dapat banyak tapi cari lagi. Patut kalau dah banyak tu tak cari dah. Ulang balik surah balik. Ulang pergi surah je lah. Tu ya banyak. Tapi nak kata banyak macam mana? Dalam kaedah kita, setiap benda yang banyak ni, setiap benda yang kita nampak banyak tetapi masih boleh dihitung dengan jari, sebenarnya tak banyak. Setiap benda yang boleh dibilang dengan jari, walaupun nampak banyak tapi hakikatnya tak banyak. Kenapa tak banyak? Sebab boleh dibilang dengan jari. Tapi kalau nak banding dengan nikmat Allah, punyalah banyak nikmat Allah sampai tak terbilang dengan jari. Tu banyak lah tu. Allah kata in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu cuba nak bilang nikmat-nikmat Allah ke atas diri kamu, nescaya kamu takkan terbilang. Tu banyak lah tu. Tapi kalau kita kata berjuta, berbilion, maknanya boleh dibilang.
Bila benda yang boleh dibilang, walaupun nampak macam banyak, tapi hakikatnya tak banyak. Sebab tu dia mencari. Boleh tak ni kan? Baik. Maka apabila anutan saya terhadap Islam mewajibkan saya menjadi Muslim di dalam sudut kejiwaan, jiwa-jiwa, hati manusia ke jiwa manusia ni dia berada dalam dua keadaan. Nabi kata kadang-kadang jiwa kita ni kacau. Sebab itulah bila kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati. Biar kita berniaga, biar. Ya Allah, ya Tuhanku, hati manusia ni milik Engkau, ya Allah. Jangan Kau gerakkanlah pintu hati manusia, Kau bukakanlah pintu hati manusia untuk datang ke kedai aku, ya Allah. Minta, ya Allah, rezeki ni Engkau yang punya, ya Allah. Engkau luaskanlah pintu rezeki untuk aku, ya Allah. Jangan minta murah rezeki, nanti dia bagi yang murah-murah. Kita minta luaskan pintu rezeki. Pian kalau nak dapat projek mahal-mahal, minta ya Allah rezeki yang mahal. Ya Allah, murahkanlah rezeki aku, dapat yang murah-murah. Tapi okeylah, alhamdulillah, dapat juga. Betul tak Pak Yub? Kan? Pak Yub tu masa kahwin murah ke mahal? Okay, aku sebab minta doa murah rezeki. Murah lah tu. Pian dulu kahwin murah ke mahal? Jiwa manusia ni kata Nabi dalam dua keadaan. Dia ni lah, kadang-kadang jiwa dia kacau, kadang-kadang jiwa dia okey. Nabi kata masa jiwa kamu tengah bagus, kamu buat yang fardu, maka kamu tambah yang sunat-sunat. Kalau solat yang fardu, maka tambah yang sunat. Buat. Jangan kita pandang remeh, sembahyang sunat ni biar. Nak tahu rasa nikmat dia, cuba jangan tinggal sembahyang sunat. Baik, kita ambil tiga. Antara sembahyang sunat yang Nabi tak pernah tinggal, tahajud. Cuba kita istiqamah tahajud. Boleh? Ya. Cuba istiqamah. Ya, Jashim. Bila Jashim buat tahajud, apa yang Jashim rasa? Apa tahajud? Suatu buat sembahyang tahajud tu, tengah malam lah, apa yang Jashim rasa daripada tahajud? Rasa hati tu tenang. Sebab tu formula untuk mencari ketenangan hati, bangunlah bertahajud pada waktu malam. Suatu Nabi ni dalam misi dia berdakwah, dia perlukan ketenangan. Maka ubat untuk mencari ketenangan itu, dia bangun pada waktu malam. Kita berniaga, jangan. Kita perlu tenang, ya. Kita tak perlu kalut. Tenang. Tengok bulan ni cash flow nampak susut, kurang sangat-sangat. Lepas ke aku nak bayar gaji? Minta kepada Allah, ya Allah. Perlu ketenangan. Haji Zaim tak? Ngomong. Kita perlukan ketenangan sepanjang kita memangku jawatan ketua dalam keluarga. Kita perlukan ketenangan. Kita berdepan dengan kerenah kita sendiri, kita berdepan dengan kerenah isteri lagi, dengan kerenah anak-anak lagi, kan? Kalau ada cucu, dengan kerenah cucunya, dengan kerenah adik-beradiknya, dengan kerenah jiran, sahabat, teman karibnya,
Jadi kita perlukan ketenangan supaya dengan ketenangan itu kekuatan tu hadir. Maka carilah ketenangan itu pada waktu malam. Sebab itulah Nabi istiqamah dengan tahajud ni. Nanti dapatnya buat. Kalau katalah kita terlajak tak dan nak bangun tahajud, selepas kita sembahyang subuh kita qada tahajud, boleh. Syaratnya kita dah istiqamah tahajud. Sebab kita nak ambil berkat istiqamah. Selagi mana kita tak bangun subuh pukul 8, tak. Kalau pukul 8 tak payah nak qada tahajud tu. Tapi kalau kita bangun subuh pukul 6 pagi, maknanya dah azan subuh, tapi masih lagi matahari belum terbit, maka kita qada lah tahajud. Ya. Dan antara sembahyang sunat yang Nabi tak pernah tinggal ialah sembahyang sunat duha. Nabi tak pernah tinggal. Sebab duha ini adalah asbab kepada murahnya rezeki. Bukan duha yang bagi rezeki, tapi duha ni menjadi sebab. Allah suka dengan orang yang berduha. Bayangkan dikala manusia sedang sibuk bekerja, berniaga, tiba-tiba dalam kesibukan itu kita ambil 5 minit je biar masa untuk kita berduha dengan Allah. Allah suka. Itu menjadi asbab kepada datangnya rezeki. Kalau boleh, waktu ada orang alim ni kata, biar sembahyang 8 rakaat tu, menjagalah tu. Bila anda buat duha, buat 8. Kalau ada masa buat 8. Buat 8 rakaat, 8 ke atas lah. Kalau buat 8, menjagalah apa pun, insya-Allah Allah akan permudah. Banyaknya nikmat Allah yang kita dah dapat. Banyaknya tempat yang kita dah pergi hasil daripada rezeki kurniaan Allah pada kita sekadar. Tapi bila sembahyang duha 2 rakaat juga yang kita buat, ya. Tak berbaloi dengan apa yang kita dah dapat. Rumah dah 2 biji dah, kereta dah biji-biji dah, duit dah banyak dah dalam bank, kan? Anak dah ramai dah, ya. Banyaknya nikmat yang Allah dah bagi pada kita. Alih-alih duha 2 rakaat juga yang dia buatlah lebih sikit. Pasal apa buat lebih? Sebab aku dah dapat lebih. Betul tak? Apa? Nama? Antara sembahyang sunat lagi yang Nabi tak pernah tinggal, witir. Buat witir. Istiqamah. Last kali kita tak boleh nak buat 3, kita ambil 1 cukup, walaupun dia khilaful aula. Ini paling malas punya orang ni, buat 1. Dia sibuk. Wah, mesti ada sebab. Kita tak boleh nak bela janggut, sunnah Nabi, tak mampu. Kita nak pergi ke mana-mana dengan serban, tak mampu. Nak pergi ke mana-mana dengan ketayak, tak mampu. Banyak benda sunnah-sunnah Nabi yang kita tak mampu nak buat. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ambil sikit-sikit. Antara apa? Kita ikut sunnah Nabi. 3 sembahyang sunat ni kita cuba buat. Tuan-tuan, bila kita hidup, dalam hidup kita ada sunnah-sunnah Nabi yang kita istiqamah buat, yakinlah, percayalah, akan ada satu ketenangan yang Allah campak dalam hati kita. Tak percaya? Buat. Tenang. Boleh tak, Cik? Buat, Kemudian dia kata, jiwa manusia tadi dah. Jiwa manusia ni 2 keadaan. Kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia datang malas. Nabi kata, bila jiwa kamu tengah baik, maka buat yang wajib, tambah yang sunat. Bila jiwa kamu tengah kacau, maka buat yang wajib, tinggallah yang sunat. Sebab
Sebab tu mudah je. Kalau kita nak tengok kawan kita jiwa dia kacau, ataupun dalam ni surah ni sekarang, kita nak tengok siapa yang jiwa dia kacau, lepas sembahyang isyak kan dia belah gitu je, tu jiwa kacau. Sembahyanglah sunat ba'diyah dulu. Pian tak jemu-jemu ke tengok muka bini pian? Asas lepas sembahyang, lepas wirid balik gitu. Tak jemu-jemu ke tengok jemaah? Jemaah? Daripada baru kahwin sampai lah tak jemu-jemu ke tengok? Marah rumah dengar ni. Apa salahnya lepas sembahyang isyak tu sembahyang sunat dulu? Kan? Sangka baiklah ustaz, saya sembahyang sunat kat rumah. Okey tu. Okey lah. Kan? Sebelum sembahyang nak tengok juga muka bini. Okey tak apa. Jadi sembahyang. Nampak? Ya, tak. Bila jiwa kamu tengah okey, tambah yang sunat-sunat. Tapi bila jiwa tak okey, jangan tinggal yang fardu. Buat yang fardu, istiqamah yang fardu, tapi tinggallah yang sunat-sunat. Ada gitu. Baik. Kemudian dia kata apa? Islam mewajibkan saya menjadi seorang Muslim di dalam sudut akidah. Tadi jiwa, ni akidah. Tuan-tuan, akidah ni dia ada sangkut paut dengan bab yakin ataupun pegangan. Yakin ni dia tak duduk di mulut. Yakin tak duduk dekat mata, tapi yakin duduk di hati. Dia bertapak dekat hati. Jadi bila yakin duduk di hati, bermakna yakin, bila yakin duduk di hati, makanya kerja yang kita mesti kena buat ialah kerja menjaga hati. Penting biar yakin ni biar. Sebab dia sebagai satu bekalan untuk kita meneruskan hidup kita. Kalau dalam hidup ni kita tak yakin dengan Tuhan, kita nak yakin dengan siapa lagi? Tak. Sebab tu kita jangan yakin dengan ikhtiar kita. Bila kita bekerja, konon-kononlah kita sebut kita mencari rezeki, walaupun kita tak boleh cari rezeki. Tapi tak apalah, kita guna ayat mencari rezeki, kata. Kita nak yakin dengan siapa? Aku yakin dengan ikhtiar aku. Kufur. Sebab itulah bila kamu kaya, kamu sombong. Kenapa sombong? Sebab kamu faham kamu kaya dengan ikhtiar kamu. Ya, dengan izin Allah. Jadi urusan memelihara hati ni sangat penting, sebab di situlah letaknya yakin. Jadi bila kita tak yakin, bermakna hati kita masalah, ada problem. Semua benda kita nampak kerja Allah, kerja Allah, kerja Allah. Sangka baik. Nampak tak? Sebab tu penting kita jaga. Sebab di situ letaknya yakin. Dan yakin ni ada sangkut paut dengan bab akidah. Dan bab akidah ini pula, akidah ini merupakan perkara dasar, perkara paling pokok dalam agama ialah akidah. Baik. Walau hebat macam mana pun kita pada ibadah kita, tapi bila akidah kita gagal, maka gagallah kita. Sebab tu akidah ni sangat penting. Soalan pertama Allah tak tanya tentang solat, tapi Allah tanya tentang akidah. Man rabbuka wa man nabiyyuka. Itulah. Kemudian Islam mewajibkan saya menjadi seorang Muslim dari sudut ibadah. Ibadah ni penting. Sebab tadi saya kata, kerja yang mesti kita kena tumpukan adalah kerja membersihkan hati. Gitu. Baik, nak bersihkan hati, dia tak boleh melainkan dengan cara kita kena jaga hati. Haji Hashim. Sebab tu kalau kita nak bersihkan hati, dia ada syarat dia. Syarat nak bersihkan hati, syarat yang pertama kena jaga hati. Kalau hati tu tak dijaga, jangan haraplah dia nak bersih. Baik, untuk pastikan hati ni
dijagalah, maka Allah datangkan ibadah-ibadah yang fardu. Seperti solat yang fardu, seperti puasa yang fardu, seperti sedekah yang fardu, iaitu zakat, haji. Semua ibadah-ibadah yang fardu ini atas satu maksud. Untuk apa? Untuk jaga hati, supaya hati itu bersih. Tapi bila kita dah buat ibadah yang fardu, masih lagi tidak terjaga hati, maka masuk fasa yang kedua, iaitulah fasa mendisiplinkan hati. Begitu. Maka tak ada cara lain untuk kita disiplinkan hati, Haji Hashim, melainkan dengan cara kita bersunat-sunat. Gitu. Kalau solat tak cukup dengan solat yang fardu, kita tambah yang sunat. Ya. Kalau puasa tak cukup dengan puasa yang fardu, kita tambah dengan puasa-puasa yang sunat. Begitu juga bersedekah, tak cukup dengan sedekah yang fardu seperti zakat, kita tambah dengan sedekah yang sunat. Kita buat umrah, tak cukup lagi, kita baca Quran, kita berzikrullah, kita beriktikaf, kita duduk dalam majlis ilmu, berkawan dengan orang-orang alim. Semua ni kita buat bukan nak jaga hati, tapi nak disiplinkan. Faham ni? Bila hati tu dah dijaga, bila hati tu dah didisiplinkan, barulah bersihnya hati itu. Itu tujuan Allah datangkan ibadah kepada manusia. Dan Islam mewajibkan saya menjadi Muslim di dalam sudut akhlak. Akhlak ni sangat penting. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Inilah akhlak. Bila mana kamu berseorangan diri walaupun manusia tak nampak, tapi Allah. Agama mengajar kita walaupun manusia tak nampak, tapi Allah nampak. Agama mengajar kita walaupun manusia tak dengar, tapi Allah dengar. Skandar Arab. Agama mengajar manusia walaupun manusia tak tahu, tapi Allah. Ini akhlak kita. Boleh ayuh. Hari ni saya cakap seorang ni, geram. Baik, sambung lagi, sikit lagi. Maka kewajipan yang sama juga menuntut saya berusaha menjadikan masyarakat yang saya hidup di dalamnya sebagai masyarakat Muslim. Ini menjadi kewajipan kepada kita semua umat Islam. Kita tak mahu pemimpin yang naik memimpin kita seperti jet-jet semut dia. Tahu jet-jet semut? Kita tak mahu orang yang memimpin kita ni orang yang sakit seperti mana jet-jet semut. Cuba nyanyikan lagu jet-jet semut. Jet-jet semut, siapa sakit naik atas. Kita tak mahu orang yang duduk dekat atas kita ni orang sakit. Tapi bila orang yang duduk dekat atas kita ni orang yang sakit, maknanya orang yang duduk dekat atas kita ni orang seperti jet-jet semut lah. Kita mahu orang yang memimpin kita ni orang yang baik. Ada? Betul tak? Ada sih. Kita nak orang yang sihat, orang yang sihat luar dalam, orang yang boleh memimpin kita, orang yang boleh membaikkan kita. Itu je kita nak. Macamlah kita ni ada anak perempuan, takkanlah kita nak bakal menantu lelaki kita yang sakit dia.
Dia sendiri pun tak semayang, macam mana dia nak didik anak kita? Dia sendiri pun tak terjaga diri dia, macam mana dia nak jaga anak kita gitu? Kita tak nak menantu seperti dia semua, kan? Kita nak menantu laki-laki yang boleh bimbing anak kita. Itu contoh yang kita nak. Ya, baik tuan-tuan. Dia kata, dan saya juga berusaha menjadikan masyarakat yang saya hidup di dalamnya sebagai masyarakat yang muslim. Ini tanggungjawab sosial kita. Sebab tu kita kena tunjuk akhlak yang baik. Walaupun dia bukan Islam, tak bermakna kita tak berakhlak dengan dia. Kita kena berakhlak dengan dia. Gaya percakapan kita, gaya perbuatan kita, semuanya mencerminkan akhlak yang bagus, akhlak yang baik. Jadi mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada saya dan kita semua untuk menjadi seorang Muslim yang menjadi asbab hidayah kepada Muslim-Muslim yang lain. Kita tak boleh bagi hidayah, tetapi kita boleh menjadi asbab kepada hidayah. Ya, itu maqalah Allahu a'lam. Kita sambung. Adalah tidak memadai dengan saya menjadi Muslim seorang diri saja, sedangkan orang-orang di sekeliling saya tidak dihiraukan. Maqalah Allahu a'lam bis-shawab. Ada soalan tak? Jashim?